Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 6 Jun 2021 bersama saya Zaim Zamani. Telahan dan andaian pemerhati parti politik Israel ketika serangan 11 hari ke atas Gaza bulan lalu bakal mendapat keuntungan kepada Benjamin Netanyahu untuk meneruskan legasi pemerintahannya nyata meleset. Ia selepas Netanyahu 71 tahun gagal untuk kembali berkuasa apabila pemimpin parti pembangkang Israel, Yair Lapid, mengumumkan pihaknya berjaya membentuk kerajaan campuran. Rabu lalu, beberapa jam sebelum keputusan sama ada Netanyahu akan terus berkuasa atau tidak, Lapid daripada parti Yesh Atid umum telah capai kata sepakat untuk bentuk kerajaan gabungan bagi mengakhiri pemerintahan 12 tahun Netanyahu. Ia selepas Lapid mengadakan rundingan dengan 7 buah parti politik lain termasuk Parti Arab Israel bagi menyingkirkan Perdana Menteri itu. Lapid sebelum itu memaklumkan kepada Presiden Israel Reuven Rivlin bahawa beliau akan mengetuai kerajaan bersama-sama parti sayap kanan Yamina yang dipimpin ketuanya Naftali Bennett 49 tahun yang terlebih dahulu akan menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun sebelum jawatan itu diserahkan kepadanya pada Ogos 2023 secara sistem bergilir. שעלה בידי להקים ממשלה עם סיעות יש עתיד, ימינה, כחול לבן, רע"מ, תקווה חדשה, מרץ ומפלגת העבודה, כולם ביחד, כולם חתמו לי, כולם הודיעו לי שעלה בידי מבחינתם. Namun setakat ini kerajaan campuran itu disifatkan sebagai rapuh kerana dibentuk hanya untuk menjatuhkan Netanyahu dan memerlukan sokongan Parlimen Israel yang mempunyai 120 kerusi untuk berkuasa. Jika gagal mendapat sokongan, satu pilihan raya baharu akan diadakan, iaitu kali kelima dalam tempoh 2 tahun. Parti Likud yang dipimpin Netanyahu sebelum ini menang kerusi terbanyak pada pilihan raya Mac lalu, namun gagal bentuk kerajaan campuran kerana bekas komando tentera itu beranggapan kerajaan gabungan merupakan penipuan dan pembentukannya hanya membahayakan Israel dan rakyatnya. Namun siapapun yang memerintah Israel, apa beza dan kesannya kepada Palestin? Kerana Naftali yang juga bekas komando Israel dan juga jutawan teknologi memang terkenal dengan anti-Palestin dan menyatakan tiada masalah untuk membunuh orang Islam kerana sudah biasa melakukannya. Baik, kejatuhan dan penyingkiran Netanyahu mungkin memberi kegembiraan dan kejayaan bagi rakyatnya. Namun bagi rakyat Palestin, pertukaran tampuk kepimpinan Zionis itu tidak akan merubah apa-apa keadaan. Agenda pengganti Netanyahu tetap sama, malah dikatakan akan lebih kejam. Jika benar Naftali Bennett yang mengambil alih, kemungkinan besar penindasan terhadap rakyat Palestin bakal menjadi lebih zalim. بالنسبة لنا كشعب الفلسطيني لهذه الحكومة أعتقد أن هذا شأن داخلي إسرائيلي ولن يكون له أي تأثير مستقبلي على العلاقات بين أو على مسار القضية الفلسطينية في المستقبل. مر على الشعب الفلسطيني في تاريخ نضاله العشرات من الحكومات الإسرائيلية ما بين يمين ويسار ووسط حسب مصطلحاتهم، جميعها كانت معادية لحقوق الشعب الفلسطيني ومارست سياسة عدوانية توسعية. الأهم في هذا السياق قدرة المقاومة دائما على إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة وحية بثوابتها المختلفة. بنت ليس أقل تطرفا من نتنياهو، بل سيحرص على أن يظهر هذا التطرف أكثر في خلال هذه الحكومة. هذا شأن داخلي في إسرائيل لتغيير نتنياهو وليس بالضرورة أنه يفيد بشيء الشعب الفلسطيني. Hakikatnya, kesemua mereka mempunyai kezaliman yang sama, malah mungkin lebih teruk. Baik buruk kepimpinan hanya berfungsi untuk rakyat Israel, namun tidak untuk penduduk Palestin. Kerana apa yang jelas, rakyat Palestin hanya akan menerima kekejaman Zionis tanpa henti. Tanah dirampas, penduduk dibunuh. Dan dalam pada itu, biarpun ketika ini tempoh gencatan senjata antara Palestin dan Israel masih dikuatkuasakan. Namun, kalau dah nama Zionis itu, mana pernah menepati janji? Walaupun lokasi berdilan Gaza cuba dibina semula, tetapi rejim terus-menerus melakukan provokasi terhadap rakyat Palestin, terutama di tebing barat. Dalam tempoh seminggu ini,
polis rejim mencabul tempoh gencatan senjata dengan menyerang rakyat Palestin terutama di kota-kota di tebing barat. Pada Jumaat lalu, rakyat Palestin terpaksa bertempur dengan tentera rejim di lereng bukit di Nablus, tebing barat selepas mereka menunaikan solat. Zionis seperti biasa melepaskan gas pemedi mata dan peluru getah dan hidup kononnya untuk menyuraikan demonstrasi di kawasan berkenaan. 10 rakyat Palestin cedera dengan salah seorang daripadanya parah. Dan terbaru, 23 peserta acara larian cedera selepas polis Israel melepaskan gas pemedi mata dan bom tangan dalam acara berkenaan yang diadakan di timur Baitul Maqdis yang diceroboh. Program yang dilakukan bermula di Sheikh Jarrah sehingga siluan itu sebenarnya hanya sebagai tanda solidariti bersama keluarga Palestin yang diusir dari kediaman masing-masing oleh Zionis dan langsung tidak memberi ancaman kepada Israel. Tetapi seperti biasa, Zionis takut dengan bayang-bayang sendiri. Dan sebelum itu banyak lagi pencerobohan telah dilakukan rejim pengganas Israel walaupun dalam tempoh gencatan. Sebelum ini tempoh bertenang itu secara tiba-tiba dipersetujui Zionis kerana ada yang kata Israel mengambil tindakan itu hanya mahu menutup mulut dunia daripada melaporkan kekejaman Zionis di media sosial. Dan ada juga mengatakan Netanyahu mahu mendapatkan dana daripada Amerika Syarikat untuk aset ketenteraan bagi menyerang Palestin dan mempertingkat kualiti Iron Dome mereka. Serta tidak kurang juga, tindakan itu sebenarnya bagi memberi ruang kepada Netanyahu memfokus karier politiknya. Walau apa pun tanggapan dan telahan dunia, Palestin sewajarnya tidak patut diserang. Tetapi jurucakap Hamas ada memberi amaran terhadap Israel, ekoran serangan harian dan ancaman pengusiran penduduk terutama di Sheikh Jarrah. Konfrontasi mungkin akan berlaku jika Tel Aviv tidak mengakhiri tindakan pencabulan terhadap rakyat Palestin. Sami Abu Zuhri berkata, gencatan senjata yang ditajam Mesir itu masih rapuh sejak 21 Mei lalu. Namun Hamas akan menghormatinya selagi Israel mematuhi penguatkuasaan itu. Tetapi mengenali si cakap tak serupa bikin dan pengkhianat undang-undang antarabangsa itu, adakah Israel akan ikut ketetapan berkenaan? Baik, sebelum berhenti berehat, sedikit trivia ingin kami kongsikan bersama penonton TV Al-Hijrah, iaitu berkenaan Hari Naksah atau Hari Kekalahan. Pada 5 Jun hingga 10 Jun 1967, berlaku peperangan antara negara-negara Arab dan Israel. Dalam tempoh 6 hari itu, Mesir, Syria dan Jordan kehilangan wilayah dan tentera yang besar. Dan dalam tempoh 6 hari itu juga, Masjid Al-Aqsa ditawan rejim Zionis dan terus terjajah sehingga ke hari ini. Dan dalam 6 hari itu juga, Israel menguasai wilayah yang keluasannya 2 kali ganda dari negara haram yang didirikan di tanah Palestin pada 1948. Kita berehat seketika, sekembalinya selepas ini, lebih 2 bilion suntikan vaksin sudah diterima. Bertemu kembali. Keganasan COVID-19 semakin menakutkan sehingga semalam direkodkan 3.72 juta kematian di seluruh dunia dengan Amerika Syarikat mencatatkan jumlah kematian tertinggi dengan hampir 600,000 orang, diikuti India melebihi 347,000 orang. Ada negara yang sampai tidak mampu menampung jumlah mayat yang bertimbun menyebabkan longgokan tanpa seliaan serta terbiar. Kes positif jangan cakaplah. Hampir semua negara yang dijakiti merekodkan kenaikan sehingga 3 ke 4 kali ganda berbanding sebelumnya. Jika ini keadaannya, adakah virus itu akan terus berada dalam komuniti dunia ataupun ada jalan penyelesaiannya? Kebanyakan negara kini sedaya upaya menyegerakan program imuniti kelompok mereka dengan memvaksin sekurang-kurangnya 80% rakyat mereka. Ia bagi membebaskan masyarakat daripada hidup dengan virus itu. Jika sebelum ini, vaksin memfokuskan rakyat yang berusia 18 tahun dan ke atas, namun kini ia diperluas kepada kanak-kanak. Singapura, Hong Kong dan beberapa negeri di Amerika telah membenarkan penggunaan vaksin kepada kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke atas. Namun China mengambil tindakan lebih drastik dengan menjadi negara pertama di dunia yang meluluskan penggunaan vaksin kepada kanak-kanak seawal usia 3 tahun. Golongan itu mungkin menggunakan vaksin Sinovac selepas Ketua Pegawai Eksekutif Sinovac Biotech Limited
Yin Widong berkata berdasarkan penyelidikan fasa 1 dan 2, vaksin jenis itu adalah selamat dan berkesan untuk kanak-kanak sebagaimana orang dewasa. Dalam pada itu, WHO turut meluluskan Sinovac dalam senarai penggunaan vaksin kecemasan selain Pfizer and BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson serta Moderna. Sementara itu, lebih 2 bilion vaksin COVID-19 sudah diberikan kepada populasi di seluruh dunia. Jumlah itu direkodkan selepas 6 bulan kempen vaksinasi pertama menentang COVID-19 bermula. Setakat semalam, dilaporkan 2.027 bilion suntikan sudah diberikan di 215 negara dan wilayah. Israel masih di kedudukan teratas paling cepat melakukan program vaksinasi yang kini sudah 60% rakyatnya divaksinasi. Diikuti Kanada 59%, United Kingdom 58.3%, Chile 56.6% dan Amerika Syarikat 51%. Selain itu, 6 daripada 10 suntikan sudah diberikan di 3 negara paling padat penduduk iaitu China lebih 700 juta, Amerika Syarikat hampir 300 juta dan India 221 juta. Setakat ini, dilaporkan hanya 6 negara belum memulakan program vaksinasi iaitu Korea Utara, Haiti, Tanzania, Chad, Burundi dan Eritrea. Namun ketika ini, ada timbul cakap-cakap dunia ketidakadilan pengedaran vaksin antara negara kaya dan miskin yang mungkin akan memburukkan lagi wabak tersebut dengan kemunculan varian baru. Namun campur tangan WHO dengan hanya menyatakan berulang kali supaya negara yang mempunyai lebihan bekalan vaksin mendermakan kepada negara yang memerlukan dilihat ketika ini seperti mencurah air ke daun keladi. Global Hijrah edisi 6 Jun berakhir di sini. Sebelum berpisah, ingatlah COVID-19 tidak mengenal usia atau bangsa. Ayuh kita sama-sama menamatkannya dengan mengambil vaksinasi demi melindungi keluarga dan masyarakat sekeliling. Jangan sesekali termakan hasutan dakwah anti-vaksin yang mereka sendiri tidak tahu apa penawarnya. Kita ikhtiar dan selebihnya bertawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaim Zamani.